tuan-tuan dan puan-puan, tengok satu keratan akhbar, satu berita. Satu berita dahulu. Okey, berkenaan dengan Gomez, ahli panel SPRM letak jawatan. Ahli panel SPRM letak jawatan, dakwa tiada tindakan isu Azam Baki. Okey, siapa itu Azam Baki? Azam Baki ini adalah ketua pengarah SPRM. Apa isu dia? Okey, kita baca. Okey, kita baca ni. Ahli panel SPRM letak jawatan, dakwa tiada tindakan isu libatkan Azam Baki, ketua pengarah SPRM. Ahli ekonomi Edmund Terence Gomez meletak jawatan sebagai ahli panel perundingan dan pencegahan rasuah SPRM Malaysia. Gomez mendakwa ia selepas panel tersebut gagal bertindak terhadap dakwaan pemilikan kira-kira 2 juta unit saham oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki di sebuah syarikat senarai awam. Katanya dia pertama kali membangkitkan perkara itu kepada pengurusi panel Borhan Dollah pada 12 November lalu dan menggesanya agar mengadakan mesyuarat untuk membicarakan isu kritikal berkaitan kepentingan negara. Walaupun Borhan memberi respon segera dan setuju untuk mengadakan mesyuarat, katanya ia akhirnya tidak terlaksana. Dia berkata telah menulis 2 lagi surat kepada Borhan berhubung perkara itu dan melamparkan maklumat lanjut yang diterimanya berhubung perniagaan melibatkan keluarga Azam. Dia juga antara lain menyebut tentang salah sebuah laman web yang menjadi pihak pertama menyiarkan dakwaan berkaitan Azam yang telah digodam selepas dia diterbitkan. Namun menurut Gomez, dia tidak menerima apa-apa maklum balas. Surat akhirnya kepada Borhan bertarikh 14 Disember yang antara lain menyatakan dia tiada pilihan lain selain meletak jawatan jika tidak ada mendapat maklum balas berhubung perkara itu. Sudah 2 minggu sejak saya menghantar surat ini kepada anda. Saya tiada pilihan selain meletakkan jawatan dan ini patut dilihat sebagai bantahan terhadap tindakan anda selaku pengurusi panel perundingan dan penjagaan rasuah yang menangguhkan untuk memanggil mesyuarat berhubung isu menjadi tanggungjawab panel ini untuk membicarakannya. Tambahan pula dengan tidak bertindak terhadap laporan melibatkan Ketua Pesuruhjaya SPRM merupakan pengabaian tugas terhadap negara yang serius, katanya dalam surat peletakan jawatan. Pada 14 Disember lalu, Ahli Parlimen Sungai Buloh S. Sivarasa memfailkan usul tergempar bagi membahaskan dakwaan pemilikan saham melebihi jumlah dibenarkan oleh Azam. Sivarasa mendakwa Azam antara 2015 dan 2016 sebagai pengarah siasatan SPRM memiliki 930,000 saham dalam sebuah syarikat pada 30 April dan 1 juta saham pada 31 Mac 2016. Dia juga mendakwa Azam pada 21 Mac memiliki 2.156 juta warren dalam sebuah syarikat senarai awam Excel Force MSC Sendaran Berhad, manakala adik lelakinya memiliki 3.728 juta saham dalam Gates Global. Dia memetik Seksyen 23/3/2002 yang menyebut seorang pegawai awam boleh membeli saham tetapi tertakluk kepada syarat-syarat antaranya tidak melebihi 50% daripada modal berbayar atau 100,000 daripada nilai semasa. So, panjanglah suratnya tentang tersebut. So, kalau kita tengok apa balas yang dibalas oleh Borhan. Borhan kata apa? Kita tengok apa yang Borhan kata. Borhan kata, Edmund Terence tidak langsung membangkitkan dakwaan salah laku Ketua Pesuruhjaya SPRM. Dalam kedua-dua emailnya dihantar kepada panel perundingan PPR sebelum meletak jawatan. Menurut pengurusi Borhan Dollah. So, siapa yang berbohong ni tuan-tuan? Borhan Dollah ke Edmund yang berbohong? Kan siapa yang berbohong? Edmund kata dia ada hantar. Tapi Borhan kata tak ada. Dia berkata pakar ekonomi itu melahirkan kebimbangannya. Saya membalas mengatakan akan mempertimbangkan dahulu, malah terus berhubung dengan urus setiap SPRM untuk mendapatkan pandangan kerana isu ini di luar kuasa PPPR. Tiba-tiba dia letak jawatan dan membangkitkan isu seolah-olah komuniti saya iaitu panel PPPR. PPPR ni adalah panel perundingan dan penjagaan rasuah. Macam internal inquiry kot. Tidak ambil kisah mengenai dakwaan salah laku KPSPM. Sedangkan dia membangkitkan perkara lain untuk diadakan mesyuarat yang tidak menyentuh isu yang didakwanya ketika meletak jawatan, katanya kepada Berita Harian. Okey, tuan-tuan, kita ada surat peletakan jawatan Gomez itu. Kita ada surat peletakan jawatan Gomez berkenaan dengan isu ini. Dan kita boleh lihat dan baca sendiri surat tersebut. Mungkin saya boleh highlightkan sikit kepada tuan-tuan. Saya boleh baca sikit kepada tuan-tuan supaya sama-sama kita baca dan kita lihat resignation letter tersebut. Resignation, Tan Sri Borhan. This is to inform that I'm resigning from my position. Dia kata dia resign daripada position dia. Sekejap
as a member of Consultation and Corruption Prevention Panel of the Malaysian Anti-Corruption Commission. My reason for submitting this resignation is my grave concern that you, as the chairman of the Consultation and Corruption Prevention Panel, have not convened a meeting to discuss a critical issue of national interest that I had brought to your attention 1 month ago. So bagaimana Borhan kata dia tak terima surat tersebut. Dia tak terima surat tersebut. Mana surat tadi? Sorry. Dia tidak terima. Borhan kata hanya meminta diadakan mesyuarat, tetapi tak cakap apa-apa pun pasal perkara ini. Sedangkan dalam surat beliau jelas dia kata bahawa sebulan yang lalu perkara ini telah dibawa, dan perkara ini telah disebut antara lain di dalam satu artikel, di dalam artikel The Independence News ni. Saya tunjuk sikit. Kita tuan-tuan boleh tengok sendiri. Business ties among MACC, how deep does it goes. Dan artikel ini ditulis pada 15 hari bulan Disember pada tahun 2021 ni tuan-tuan. 15 Disember 2021. Macam mana dia kata tak ada tentang perkara ini dibangkitkan. Jadi kita tengoklah, kita boleh tengok sendiri bahawa dia menulis on the 14 December, a month after I first brought this matter to your attention, I wrote once more to you. I mentioned that I had not received your response. Maksudnya sebulan sebelum itu dia dah hantar tuan-tuan, tetapi tidak ada respon yang dihantar kepada beliau mengenai perkara ini. Dan benda ini sudah keluar, sudah viral. Kenapa dikatakan dia tidak menerima sebarang surat ataupun sebarang bentuk aduan daripada Gomez, sedangkan sudah jelas perkara ini berlaku. Tuan-tuan, saya nyatakan macam inilah. Kalau inilah level SPRM kita, kalau inilah level pihak berkuasa yang sepatutnya menjadi champion kepada menghalang korupsi daripada berlaku dalam negara kita, saya risau tuan-tuan. Saya amat risau. Bukan saya agak risau, saya amat risau. So apa ketelusan di mana pekeliling kerajaan itu telah jelas menyatakan bahawa pemilikan tidak lebih 5% atau 100,000, tetapi dia boleh memiliki jutaan saham di dalam syarikat-syarikat tersebut, keluarganya sekali. Saya risau kerana apa? Kalau kita ingat apa yang berlaku pada zaman Najib, bagaimana Najib menggunakan ketua SPRM, menggunakan ketua ketua AG, ketua peguam negara untuk kepentingan peribadi demi menutup isu 1MDB. Tuan-tuan. Dan ini yang berlaku sekarang ini. Ini yang berlaku secara realitinya dalam masyarakat kita, di mana kita tidak cakna, tidak peka dengan perkara ini. Apabila korupsi berlaku, kita kata, tak apalah, tak ada kena-mengena dengan aku. Dia kata, apa yang aku tahu esok aku nak makan apa? Betul. Apa yang kita nak tahu kita esok nak makan apa. Tapi tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, esok kita nak makan apa tu ditentukan kalau bocor banyak kantong negara, esok kita tak boleh makan apa tuan-tuan. Apa yang kita boleh makan esok, kalau itu telah bocor kantong negara, apa yang kita boleh makan. Sebab itu korupsi ini adalah satu perkara yang sangat besar, yang akan merosakkan negara adalah korupsi. Bak kata Jijo dalam Rock O, 3 perkara yang akan menghancurkan negara. Rasuah salah satunya. Disambil cinggir dan tidak menepati masa. Rasuah. Dan rasuah ni tuan-tuan, dia amat teruk dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan seperti ini. Tetapi lagi teruk apabila rakyat tidak ambil peduli, tak rasa. Tuan-tuan, baru-baru ini bila banjir berlaku di Selangor, apa yang PAS kata? Inilah azab sebab Selangor ada kilang arak. Inilah azab apabila Selangor ada tempat judi. Orang PAS lupa tuan-tuan, antara musibah yang paling besar apabila kamu bersetuju dengan maksiat yang paling besar. Apa maksiat yang paling besar? Maksiat yang paling besar adalah korupsi, rasuah, penyalahgunaan kuasa. Itu maksiat yang paling besar. Kamu bukan setakat buat benda tu, kamu bersekongkol dengan orang yang melakukan perkara tersebut. Itulah maksiat yang paling besar tuan-tuan. Itu yang berlaku dalam negara kita. And yet rakyat kata apa? Tak apalah tak apalah, dia kan menteri, biar dia kaya, dia kan ketua SPRM, biarkanlah dia senang lenang. Bila benda ini didedahkan tuan-tuan, siapa yang akan mendapat ancaman? Kita lah.
Rakyat yang dapat sama ancaman. Dan bila kita tak nak sedar tentang perkara ini, bila kita tak nak bangkit tentang isu ini, bila kita tak nak hebahkan tentang isu ini, bila kita rasa takut, ditakutkan tentang isu ini, tak ada siapa bangkitkan benda ni. Dan bila pegawai ahli parlimen nak bawa isu ini di parlimen, dia disekat, katanya tak penting.